لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, minggu lepas kita berhenti sampai ayat 106. Jadi sebelum kita beralih atau kita berpindah kepada ayat yang seterusnya, beberapa perkara tambahan untuk tafsiran ayat 106 berhubung dengan masalah al-ikrah, paksaan. Paksaan ini dia ada hukum-hukum yang tertentu dalam agama yang telah kita bincang dalam tafsiran ayat minggu lepas. Sesiapa yang dipaksa menjadi kafir setelah dia beriman, maka tidaklah jatuh kafir kecuali seseorang yang memilih jalan kekufuran atas kehendaknya sendiri. Contoh yang berlaku dalam sejarah kepada Ammar bin Yasir, walaupun bapanya Yasir ibunya Sumayyah telah mati dibunuh, tetapi dia mengaku bahawa dia kembali kepada agama jahiliah supaya dia tidak dibunuh. Tetapi dalam beberapa cerita yang lain, kisah yang lain, seperti Hubayb bin Zaid al-Ansari yang pernah ditangkap oleh Musailamah al-Kadzdzab dan dipaksa oleh Musailamah supaya Hubayb mengaku yang Musailamah ini adalah utusan Allah, tetapi Hubayb bin Zaid tidak membuat pengakuan begitu. Akhirnya dia dibunuh. Dia dibunuh. Mana dia memilih untuk mati daripada dia mengaku menjadi kafir. Itu yang telah yang telah kita lihat tafsirannya minggu lepas. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, ajma'a ahlul ilmi ala anna man ukriha 'ala al-kufr hatta khashiya 'ala nafsihi al-qatl annahu la ithma 'alayhi in kafara wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Para ulama sepakat, telah ijma' bahawasanya sesiapa yang dipaksa untuk menjadi kafir sehingga dia merasa takut bahawa dirinya akan dibunuh, maka tiadalah menjadi dosa ke atasnya sekiranya dia memilih, sekiranya dia menyatakan kufuran secara paksa, padahal hatinya masih tenang, masih kekal dengan iman. Walaupun dia membuat pengakuan bahawa dia kembali kepada agama kufur, tetapi tidaklah ia menjadi kafir, bahkan tidaklah terpisah ia dengan istrinya. Wala yuhkamu alaihi bihukmil kufr, dan tidak dihukum ke atasnya dengan hukum kufur. Ini adalah pendapat yang dinyatakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga yang lain. Baik. Ulama fiqh, fuqaha berbeza pendapat tentang masalah talak al-mukrah. Kalau berlaku talak ataupun hukum perceraian ke atas seorang yang dipaksa melafazkan talak, hukum ikrah dalam bab talak, Hanafiyah menyatakan bahawa berlakunya talak itu cuma dia tidak dianggap berdosa sebab dia dipaksa. Tetapi selain daripada Hanafiyah, ulama-ulama yang lain mengatakan tidak, jatuhnya talak berdasarkan kepada hadis rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaih, diangkat daripada umatku, yakni tidak dianggap sebagai suatu dosa perkara yang dilakukan kerana tersalah, lupa dan dipaksa. Perkara yang dipaksa. Hukum ikrah atau hukum paksaan ini ada beberapa tahap, ada beberapa peringkat. Tahap yang pertama, ayyajibal fi'l al-mukrah alaih, bahawa wajib melakukannya oleh orang yang dipaksa ke atasnya. Hukum yang pertama, paksaan yang berbentuk wajib dilakukan.
Yang kedua, hukum yang berbentuk harus, dan hukum yang ketiga berbentuk haram dilakukan. Baik, apakah yang pertama? Kalau seseorang dipaksa untuk buat satu perkara, dia wajib melakukannya. Contohnya, contoh ini berikan al-ikrah ala syurbil khamar wa aklil khinzir wa aklil maitah. Paksaan untuk meminum arak, memakan daging babi dan memakan bangkai. Kerana li'anna sawna roh, menjaga supaya roh tidak tercabut, yakni supaya tidak mati, ataupun supaya seseorang tidak mati, adalah wajib. Seseorang dipaksa untuk melakukan perkara yang sebenarnya haram ia lakukan dalam keadaan yang lain, tapi dalam kes dipaksa dia wajib. Sebab ini tidak melibatkan soal akidah, tapi melibatkan soal hukum halal haram dalam bab makanan. Kita telah baca dalam kisah minggu lepas, Abdullah bin Huzafah As-Sahmi yang disebut oleh Imam Ibn Asakir dalam Tarikh Baghdadi, pernah ditangkap dan dibawa kepada pemerintah Rom. Semasa dalam tempoh kurungan di penjara, dikurung, dia telah dihidangkan daging babi dengan arak, tetapi dia tidak menyentuhnya. Dan dia mengatakan, aku tidak menyentuhnya bukan kerana aku tidak mahu memakannya, sebab dalam situasi sebegini dia kata tidak haram aku memakannya sebab dia dah terlalu lapar. Tetapi dia tidak memakannya supaya tidak memberi kegembiraan kepada Raja Rom, kerana dia terpaksa memakan dalam keadaan dia terdesak, tapi dia memilih untuk tidak makan. Kemudian hukum yang kedua, bahawa paksaan itu menjadi harus, tidak wajib. Harus iaitu dia boleh pilih sama ada dia mahu ikut ataupun tidak mahu ikut. Seperti dipaksa untuk melafazkan kalimah kufur dalam kes yang berlaku kepada Ammar bin Yasir, itu hukumnya harus. Dan yang ketiga adalah hukum yang haram untuk seseorang yang dipaksa mengikutinya. Nak kata wajib, tidak wajib. Nak kata harus, tidak harus, tetapi haram. Seperti al-ikrah ala qatli insan, seperti paksaan untuk membunuh orang lain. Datang seorang lelaki, dia paksa kita bunuh si fulan-fulan. Dia kata, kalau kamu tak bunuh dia dalam tempoh 3 hari minggu depan, aku bunuh kamu. Macam mana? Seseorang tu berada dalam keadaan terdesak. Kalau dia tidak bunuh si fulan sebab dipaksa oleh orang lain, ini bukan cerita pembunuh upahan. Datang seorang manusia dipaksa orang ini, kata aku nak membunuh dia. Buat mana biar minggu depan dia sudah mati. Dalam masa 3 hari lagi dia dah mati. Tapi kalau tipu 3 hari tak mati, minggu depan kamu mati. Macam mana nak buat? Adakah wajib kita ikut perintah itu? Jawapannya tidak. Apabila melibatkan nyawa orang lain, tidak wajib kita akur, sekalipun memberi ancaman kepada nyawa sendiri. Adapun untuk diri sendiri, cukuplah kita bertawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah, supaya Allah Ta'ala pelihara kita daripada orang-orang yang jahat sebegini. Ataupun dipaksa untuk memotong anggota badan orang lain. Dia kata, aku nak kamu, apa dia, kamu pastikan minggu depan tangan dia kudung, aku nak kamu potong. Kita dipaksa. Dia kata, kalau kamu tak buat, boleh jadi anak kamu, anak kamu akan aku colek, anak kamu akan mati. Kalau nak anak kamu selamat, kamu kena bunuh dia. Berat juga macam tu. Kita berada keadaan terdesak, macam mana kita nak buat? Hukum yang baik sebenarnya memilih untuk tidak melakukan. Soal untuk diri kita, tawakkal ala Allah. Sebab kita berkeadaan muftar, terdesak. Sebab dia melibatkan dua pihak, pihak kita dan pihak orang lain. Maka kekallah perbuatan itu haram untuk dilakukan pada asalnya. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, ajma'al ulama, para ulama bersepakat bahawasanya sesiapa yang dipaksa untuk membunuh orang lain, dipaksa untuk bunuh orang lain, la yajuzu lahu al-iqdam ala qatlihi, tidak harus untuknya mara ke depan bagi melakukan pembunuhan itu. Kalau dipaksa pun tak boleh dibunuh. Soal pembunuh upah lebih-lebih lagi. Waktu dia punya profession dia ambil upah untuk bunuh orang lain. Dia punya cara
dia cari mata pendapatan sumber pendapatan dengan cara bunuh orang lain. Ini satu cara yang sangat besar dosanya. Dan hendaklah seseorang itu bersabar di atas bala yang menimpa ke atasnya, wala yahillu lahu an yafdiya nafsahu bighairi, dan tidak halal untuk dia menebus dirinya dengan yang lain. Tidak halal dia menebus dirinya kerana dia nak selamatkan nyawa dia pembunuh orang lain, sebab dia dipaksa oleh seseorang untuk bunuh orang lain. Yas'alullaha, semoga dia memohon kepada Allah keafiatan dunia akhirat. Itu dipetik daripada kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Baik, kita sambung untuk malam ni ayat yang berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. Yang demikian itu, maksud yang demikian itu, orang-orang yang memilih kekufuran atas kehendaknya sendiri, kerana mereka itu lebih menyukai kehidupan dunia berbanding dengan akhirat. Kecintaan kepada dunia menyebabkan mereka begitu mudah menjadi kafir. Kita akan lihat nanti tentang tafsiran ayat ini. Wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin, dan bahawasanya Allah Ta'ala tidak memberi petunjuk, yakni hidayah kepada kaum yang kafir. Ulaika allazina taba'a Allahu ala qulubihim, mereka itulah orang-orang yang Allah Ta'ala tutup mati hati mereka, ditutup hati mereka, pendengaran mereka dan juga penglihatan mereka. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai.
la jarama annahum fil akhirati humul khasirun. La jarama haqqan, semestinya sememangnya bahawa mereka itulah orang-orang yang menanggung kerugian, yang akan rugi di akhirat. Thumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu. Kemudian sesungguhnya Tuhan kamu terhadap orang-orang yang berhijrah setelah mereka itu difitnah. Fitnah di sini makna mereka telah diazab, diseksa. Kemudian mereka itu berjihad dan mereka bersabar. Sesungguhnya Tuhan kamu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap orang yang sebegini. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Ingatlah pada hari di mana setiap diri akan datang untuk membela, mempertahankan dirinya, dan disempurnakan bagi setiap diri manusia apa yang telah dia lakukan, dan mereka itu tidak dizalimi. Dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya. Yang demikian itu kerana mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ini nisbah kepada golongan yang menjadi kafir setelah beriman ataupun orang yang murtad setelah beriman. Di antara sebabnya Allah Ta'ala menyatakan kerana istahabbul hayatad dunya, mereka lebih menyukai, mereka lebih meredai, lebih seronok dengan kehidupan dunia berbanding dengan matlamat kehidupan akhirat yang lebih besar kedudukannya. Maknanya dunia ini menjadi sebab kepada orang yang dah Islam tiba-tiba boleh menjadi kafir. Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita dalam hadis yang sahih, badiru bil a'mali, bersegeralah kamu melakukan amalan-amalan yang saleh, kerana akan muncul suatu zaman, akan tiba suatu zaman, yusbihur rajulul mu'minan wa yumsi kafiran. Seorang lelaki di waktu paginya dia beriman, tiba-tiba waktu petang harinya sama, pagi tak dia pergi mana-mana, petang tu tiba-tiba dia menjadi kafir. Ataupun yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, di waktu petang ni dia masih beriman, keesokan harinya waktu pagi dia menjadi kafir. Kenapa begitu mudah dia murtad? Sebab yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia telah menjual agamanya, yakni agama yang ada dalam diri dia itu telah dijual, diganti dengan mata benda dunia. Sebab nak kepada mata benda dunia, dia sanggup menukar agama. Tetapi kalau orang tu lebih cintakan kepada agama, bagi dia soal kebendaan ni diletakkan di tepi, bukan menjadi keutamaan. Dan perkara ni akan menjadi kemuncak zaman munculnya Al-Masihud Dajjal. Al-Masihud Dajjal satu fitnah yang akan muncul di akhir zaman setelah apabila dunia dia dah terlalu hampir dengan kiamat, munculnya Al-Masihud Dajjal. Dia boleh memberikan kepada manusia apa sahaja manusia kehendaki. Di zaman ketika manusia diuji dengan kemarau, makanan tak ada, hujan tak turun, dia kata kalau kamu nak boleh, dia kata kena ikut aku, kena ikut aku dan percaya kepada aku. Sesiapa yang akur ikut akan perintah arahan Dajjal, maka itu menjadi kafir. Tetapi bolehlah dia nak tu, nak apa dia nak air, nak makanan, apa boleh. Tetapi bagi orang beriman yang diberi kekuatan, dia akan nampak pada dahi Dajjal itu tertulis kafara atau kaf alif para, kufrun ataupun kafirun. Lalu mereka mengedepikan keinginan dunia sebab tahu ini adalah suatu fitnah, suatu ujian yang besar. Tetapi kalau seseorang tidak bersedia dengan iman yang kuat, kerana nak kepada sedikit kebendaan dunia sehingga agama dibuang, akhirnya dia menjadi murtad. Na'udzubillah min zalik. Nabi SAW mengingatkan kepada kita suatu peringatan tentang fitnah dunia. Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah Rasulullah membacakan satu ayat. Ayat dimaksudkan ayat 20 dari surah Asy-Syura yang berbunyi, man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha fama lahu fil akhirati min nasib
sesiapa yang mahukan hasil keuntungan akhirat, hartanya hasil tuaian, keuntungan yang dia akan peroleh di akhirat, maka kami akan tambahkan untuknya. Sesiapa nak kepada akhirat, dia akan dapat lebih daripada apa yang dia nak, berganda-ganda. Wa man kana yuridu harsad dunya, sesiapa yang mahu hasil keuntungan dunia, nak kepada dunia sahaja. Ni kita nak cerita tentang fitnah dunia yang boleh menyebabkan seseorang tu sanggup murtad. Maka dia akan mendapat apa yang dia kehendaki. Nu'tihi minha, kami akan berikan kepadanya, tetapi di akhirat dia tidak ada apa-apa bahagian untuknya, kosong saja. Boleh dunia, tapi sekat dunia. Sesiapa yang mahu akhirat, dia akan dapat. Dunia pun dia dapat, akhirat dia akan dapat lebih daripada apa yang dia kehendaki. Tetapi sesiapa yang mahukan dunia, dia akan dapat dunia sahaja. Lalu Nabi berkata, yaqulullah, bahawasanya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi. Apa kata Allah dalam hadis kursi? Ya bani Adam, tafarragh li'ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqraka. Wahai anak Adam, wahai manusia, hendaklah kamu berikan ruang masa untuk beribadat kepadaku. Tafarragh maknanya beri tumpuan. Jangan dilekakan dengan kehidupan, janganlah kamu dilekakan dengan kehidupan dunia. Sebab apabila manusia dia seronok dengan kehidupan dunia, soal ibadat tu dia akan jadi down, turun. Kita ni bila hati kita fokus pada dunia, hati kita jadi tawar. Ada setengah orang, ada setengah rakan, kita pun tahulah, yang dia pun cerita, dia kata rumah dia dekat masjid. Dia kata dengar di rumah dia ustaz mengajar, tapi tak apa, di rumah dengar ada. Kita kata kalau pergi masjid tu lebih baik lagi berada dalam majlis ilmu. Tak terbuka pintu hati untuk mari ke masjid walaupun rumah dekat dengan masjid. Kalau begitulah sifat kita, sikap kita, kita tidak boleh fokus untuk beribadat, untuk ibadat, sama ada datang ke masjid ke ataupun amalan-amalan lain. Mungkin solat sunat kita, mungkin baca Al-Quran kita, sedekah kita, maka rugilah. Sesiapa yang memberi ruang masanya untuk beribadat kepada Allah, maka Allah Ta'ala janjikan, amla sadraka, aku penuhkan dadamu dengan kekayaan. Bukan maksudnya dimasukkan harta ke dalam dada. Maksudnya seseorang tu akan memiliki sifat qanaah. Harta yang dimiliki itu rasa mencukupi dengan hidup dia, cukup untuk kehidupan dia. Dan aku akan tutup kefakiranmu. Wa illa taf'al, sekiranya kamu tidak melakukan begitu, yakni tidak mempedulikan urusan ibadat, malatu sadraka syulan, aku penuhkan dadamu dengan kesibukan. Itu kita kena memikir, kalau hidup kita ni ada seseorang beli alasan, ustaz saya bukan tak nak pergi masjid, tapi kerja banyak. Banyaklah kerja. Tapi kalau tanya seseorang itu sibuk setara mana pun, dia masih ada masa untuk makan dan ketandas. Dia lagi untuk makan, untuk kejam. Dia tak ada orang tak makan hari ni, tak ada apa. Bukan puasa, sibuk doa. Sibuk siapa tak ada makan, mustahil. Ataupun seorang tu kata saya tak kejam, apa tak kejam hari ni, sibuk doa, mustahil. Tapi tidak mustahil untuk orang tu kata hari ni tak ada di masjid, apa sibuk. Boleh faham? Seseorang itu boleh beri alasan sibuk untuk tidak ke masjid, tetapi dia tidak boleh memberi alasan sibuk untuk dia tidak makan dan tidak ketandas. Itulah manusia, dia suka mencari iktizar, mencari dalih dan alasan untuk dia tidak berbuat apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Lalu terasalah hidup dia sibuk memanjang, sibuk sama-sama. Hak soal suka gelewak, suka menyibuk tu cerita pula, memang dia rasa sibuk, tak habis-habis kerja, sibuk kan ni. Itu kita kena muhasabah. Mungkin ada sesuatu yang tidak kena dalam niat dan qasad kita, sehingga Allah Ta'ala uji kita dengan kesibukan dan kita tidak boleh tumpu pada ibadat. Aku penuhkan dadamu dengan kesibukan dan aku tidak akan tutup kefakiranmu. Rasa tu cukup semua. Harta tu rasa setiap tahun kalau orang kerja makan gaji tu ada peningkatan, naik tangga gaji, tapi tak cukup-cukup. Dia kata tak cukup-cukup. Itu kita kena muhasabah. Adakah kita punya qasad kita lebih kepada dunia atau lebih kepada akhirat?
Kemudian hadis yang kedua daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Ibn Majah dalam sunannya. Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Sesiapa yang dunia adalah keinginannya, cita-citanya, kemahuannya yang tertinggi adalah dunia, nescaya Allah Ta'ala akan pisah-pisahkan, pecah, ataupun kita kata koyak rabakkan urusannya. Mana urusan kerja dia tu jadi tak sempurna, sentiasa ada keadaan kan tak selesai sama, sakut sama. Ada satu urusan nak selesai dia, tiba-tiba timbul masalah lain. Nak selesai masalah tu, masalah ni tak selesai lagi. Dan dijadikan kefakiran itu berada di hadapan dua matanya, dan tidaklah datang kepadanya nikmat dunia kecuali apa yang telah ditentukan. Dia hanya dapat apa yang telah ditakdirkan. Tidak ada penambahan bagi rezeki dia. Sebenarnya rezeki ini dia ada perubahan, walaupun Allah Ta'ala sudah tulis di Lauh Mahfuz rezeki semua ni, tapi penulisan itu bukanlah satu ketetapan. Sebab tu setengah orang kata, dia kata kerja setahun mana pun rezeki yang secupak tidak akan jadi segantang. Silap tu. Memang silap tu konsep. Kita mengatakan hak betulnya rezeki secupak boleh jadi segantang, dua kata tidak boleh, dengan sebab faktor-faktor tertentu. Di antara disebut oleh Nabi dalam hadis Sahih Bukhari ialah man sarrahu an apa dia man sarrahu an yubsata Allah fi rizqihi aw yus'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Sesiapa yang sukalah bahawa dilapangkan rezekinya, makna rezekinya bertambah daripada yang asal ditulis di Lauh Mahfuz itu setara tu, tapi bertambah, ataupun dipanjangkan umurnya. Yus'alahu fi atharihi, umurnya panjang sama ada betul-betul umur dia bertambah atau umurnya berkat. Hendaklah dia menghubungkan silaturrahim. Menghubungkan silaturrahim menjadi terjebak kepada rezeki bertambah. Tapi biasanya dia dikait dengan tidak hubung silaturahim saja, mana hak lain itu kena sempurna lah pada segi melaksanakan ibadat yang wajib dan ditambah dengan ibadat-ibadat yang sunnah. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu, sesiapa yang akhiratlah menjadi niatnya, dia menjadikan akhirat sebagai keutamaannya, jama'allahu lahu amrahu, Allah Ta'ala akan himpunkan urusannya. Maksud himpun, dipermudahkan urusannya. Perkara yang mudah menjadi lebih mudah, perkara yang susah pun menjadi mudah. Maksudnya dipermudahkan. Kalau kita ada merasa payah susah ni adalah kita sendiri. Susah atau mudah ni adalah sesuatu yang bersifat relatif. Nisbah kepada kita yang biasa mewah dan sedang, kita kata oh payah ni. Tapi biasanya bagi orang yang sudah terlalu biasa dengan kesusahan, dia kata benda ni mudah ni, tak ada kepayahan bagi dia. Kalau kita kata payahnya lah, air tak ada di rumah, nak pergi ambil air kena jalan mungkin setengah kilo. Tapi bagi setengah orang dah biasa, dia kata kami biasa gitu, kami biasa berjalan 1 kilo pun jumpa air. Tapi kita yang tak biasa dengan kesusahan, kita menganggap ianya susah. Jadi susah atau mudah ni sesuatu yang relatif, dia berkait dengan kehidupan seseorang itu. Maka dijadikan kekayaan dalam hatinya, wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan dunia itu tunduk ataupun seperti menyerah diri. Dia tak minta dunia pun dunia mai, serah diri. Maknanya dia akan dapat juga dunia apabila dia inginkan kepada akhirat. Itulah yang perlu kita minta dalam doa kita, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia sebesar-besar keinginan kami. Keinginan kami yang terbesar adalah di akhirat, bukan di dunia. Dan dunia bukan menjadi kemuncak bagi ilmu yang kami cari. Wala mablagha ilmina. Berapa ramai orang yang belajar mencari ilmu, apa saja, ilmu agama atau ilmu akademik, ilmu dunia, tapi dia punya mablagh, kemuncak hak dia nak matlamat daripada ilmu adalah dunia. Kalau dia nak dunia, dia akan dapat dunia, tetapi bahagian akhirat kosong, dia tak dapat apa-apa satu. Waktu kita kena
perbaiki, ada tuju niat kita supaya kita selamat dunia akhirat. Wa anna Allah la yahdi al-qaum al-kafirin, dan Allah Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Adapun seseorang itu menjadi kufur dengan sebab lebih mengutamakan dunia dan juga kerana lebih mengutamakan keinginan nafsu. Dia kait dua tu. Fa amma man tagha wa athara al-hayat ad-dunya. Adapun sesiapa yang bersikap melampau ni maksudnya melanggar batas-batas hukum agama dan dia lebih mengutamakan kehidupan dunia, sehingga dia tidak mempedulikan hukum hakam, halal ke haram, dia langgar habis sebab nak kepada dunia. Maka fa innal jahima hiyal ma'wa. Ataupun dalam ayat lain, bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan kamu wahai manusia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ditujukan kepada manusia yang kafir itu dalam ayat itu. Bal tu'thirunal hayatad dunya, padahal kamu tahu wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kenapa ditinggalkan yang lebih baik dan diambil dunia yang tidak berapa baik? Bahkan dunia ni tak ada nilai kebaikan apa pun, kecuali dunia yang memberi manfaat untuk akhirat. Dunia sebenarnya adalah kehidupan yang, kalau nak kata macam mana, macam ilusi dan fata morgana, sesuatu yang ada di depan kita, lepas tu dia akan hilang, habis. Kita merasakan seakan-akan benda tu wujud, dia mari dalam minda kita, ada sekejap tu hilang, tak ada. Kadang-kadang bila kita mari mikir, kita mikir masa-masa lepas, 5 tahun lepas, 6 tahun lepas, anak-anak yang membesar di hadapan mata kita. Dulu ingat, tengok dalam album masa anak kita umur setahun ni, bila masa anak kita ni besar, tengok dah umur 20 tahun, 17 tahun lagi. Nah, padahal dia umur besar di depan mata kita ni. Bila tengok gambar lama sama setahun gini, umur 3 tahun gini, tapi bila banding anak kita sekarang ni, kita tak rasa perubahan itu berlaku, sebab dia berlaku setiap hari dalam kehidupan kita. Lepas tu bila ambil jumpa balik dengan saing-saing hok lama tak jumpa, zaman hok sekolah dulu jumpa balik, sebab zaman sekarang ni zaman Facebook, zaman WhatsApp, apa jumpa balik. Setengah tu tak ingat, dia ingat nama tak ingat dah rupa. Bila tunjuk balik gambar hok dan ketara sangat gambar sekarang dengan gambar dulu. Sebut nama tu ingat lagi rupa zaman sekolah dulu, tapi rupa dah ni jauh dah berbeza. Sebab kita tidak sedar perubahan itu berlaku, walaupun berlakunya ia pada diri kita sendiri. Maka itulah kehidupan kita di dunia. Kita kena sedar kehidupan di dunia adalah kehidupan yang boleh kita terkesan oleh perubahan kehidupan dunia. Dia lain akhirat ni. Dia akhirat dia tak ada tahap umur, duduk lama mana, walaupun disebut ulama kata kita akan berada di padang mahsyar lama beribu tahun. Satu-satu tahap tu lama. Berapa lama pula di sirat, berapa lama. Tapi lama itu tidaklah menyebabkan kita menjadi tua. Dia proses penuaan tidak ada dalam sistem alam akhirat. Allah Ta'ala ciptakan masa untuk alam akhirat tidak sama dengan sistem masa alam dunia. Alam dunia dia ada proses penuaan. Kita menjadi tua dengan sebab terkesan oleh pergerakan masa. Tapi di akhirat lain cerita, khususnya dalam syurga. Baik, kita kembali kepada ayat ni. Adapun orang-orang yang menjadi kafir itu adalah orang yang telah taba'allahu ala qulubihim. Allah Ta'ala telah taba'a. Apa makna taba'a? Taba'a sama dengan khatama. Taba'a ni kalau bahasa Arab sekali mana cetak. Dia kata hadzal kitab tubi'a ala nafaqah. Buku ni telah dicetak dengan belanja seorang ahadul muhsinin, seorang yang suka berbuat kebaikan. Ataupun tubi'a hadzal kitab fi matba'ah, dicetak buku ini, kitab ini di sebuah percetakan, taba'ah. Sebab apabila ia dicetak, dia kekal. Benda tu kekal. Hak dicetak tu dia tidak sebab kita tulis dengan pen ni, dia mungkin guna atau getah pemandangan khusus tangga, atau guna pensel pun boleh tangga. Tapi mana-mana buku yang telah dicetak, kita sapu dia tak akan padam. Jadi apabila Allah Ta'ala menggunakan lafaz taba'a, ulaika allazina taba'a Allah dalam ayat ini, menunjukkan bahawasanya
hati mereka itu ditutup, pendengaran mereka ditutup, penglihatan mereka ditutup, sehingga tidak ada peluang untuk dimasuki oleh hidayah, dan tidak ada peluang untuk kekufuran itu keluar. Tutup gang tu, hak dalam tak boleh tubik, hak luar tak boleh masuk. Ya. La yakhruju minhu man fil dakhil wa la yadkhulu fihi man fil kharij. Tak ada orang yang dalam tak boleh tubik keluar, tak boleh keluar daripada pintu itu, dan orang yang berada luar tak boleh masuk. Maksudnya kekufuran yang ada dalam hati dia tak dapat dikeluarkan, dan hidayah yang berada di luar tak boleh dimasukkan. Tapi adakah maksud taba'a kepada sam'ihim, maknanya telinga mereka menjadi peka? Adakah maksudnya hati mereka menjadi buta? Tidak semestinya. Tidak semestinya. Ada orang yang mendengar tetapi dia tidak boleh mendengar hidayah. Ada orang yang melihat tetapi apa yang dilihat tidak boleh menyebabkan dia mendapat hidayah. Ada orang yang boleh berfikir tetapi dia tidak boleh berfikir urusan agama, urusan siapa dia kita, hubungan dia dengan Allah sebagai Tuhan yang berhak dia sembah. Dia tak nak fikir benda tu, sebab hatinya telah taba'allahu ala qulubihim. Ini kita takut ni, benda ni kita cukup takut. Ancaman ni pernah diperingatkan oleh ancaman sebegini pernah diperingatkan oleh Nabi dalam hadis, orang yang tidak pergi solat Jumaat 3 kali berturut-turut. Orang yang tidak pergi solat Jumaat 3 kali berturut-turut, ditakuti, dikhawatiri akan ditutup mati hatinya sehingga sukar untuk dimasuki hidayah, untuk dimasuki petunjuk. Adapun dalam kes ayat ni adalah orang yang lebih mengutamakan dunia, dan mereka itulah orang-orang yang ghafilun, orang yang lalai, orang yang leka, maksudnya lalai dengan kehidupan dunia. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Semestinya lah, sudah pastilah bahawa mereka itulah di akhirat nanti yang akan menjadi orang-orang yang rugi ataupun orang yang binasa, orang yang khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, orang yang merugikan diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat. Dalam surah ni banyak kita jumpa dengan perkataan la jarama. La jarama, la jarama, la jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna ma yu'linun. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun, dalam ayat ni. La jarama annahum, apa dia, ada 2-3 tempat yang terdapat perkataan la jarama untuk memberikan suatu takkid penguat bahawa semestinya lah, sememangnya lah, sudah tentulah mereka itu akan menjadi golongan yang khasirun, yang rugi dengan serugi-ruginya. Rugi ni bukan rugi hak kata boleh-boleh baik. Kalau menangis keluar air mata darah sekalipun tidak akan tertebus rasa kerugian itu. Orang yang rugi di akhirat, rasa rugi itu menyebabkan dia terseksa amat sangat. Maknanya udah balik tak boleh. Kalau kita tidak fikir benda ni, kita takut kalau termasuk dari kalangan orang yang rugi. Sebab hakikatnya semua manusia ni Allah Ta'ala nyatakan adalah orang yang rugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Umumnya semua rugi, kecuali orang yang beriman, yang beramal saleh, orang yang sentiasa berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hal lain itu kalau tak termasuk sifat ini, semuanya adalah al khasirun, orang yang rugi. Pepatah Arab mengatakan an-nas kulluhum, manusia semuanya adalah muhlikun, orang yang binasa, kecuali orang yang beramal. Orang yang beramal juga akan binasa, kecuali orang yang ikhlas dalam amalan. Dia ada pula lapis-lapis dia tu. Begitu juga manusia secara umumnya adalah golongan yang rugi, kecuali orang yang beriman, beramal saleh. Yang beriman, beramal saleh, nak mengurangkan kadar kerugian, dia perlu ada sifat berdakwah, saling berpesan supaya istiqamah, konsisten dengan
ajaran agama yang benar dan sentiasa sabar. Hidup di dunia kalau kita tidak sabar, mungkin kita akan tewas dengan banyak perkara. Summa inna rabbaka lilladzina hajaru. Kemudian sesungguhnya Tuhan kamu terhadap orang-orang yang berhijrah setelah mereka itu difitnah. Fitnah di sini maknanya mereka diazab. Futinu maknanya uzibu, sama dengan ayat innal ladzina innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya golongan yang fatanu, yang memfitnah orang-orang beriman. Maksud fitnah ialah azabu, mengazab, menyiksa orang beriman. Sebab ayat ini berkenaan dengan kisah Ashabul Ukhdud dalam surah Was-sama'i dzatil buruj. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa, mengazab orang-orang beriman, sama ada lelaki atau perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab neraka jahanam dan azab api yang membakar. Adapun orang yang berhijrah setelah mereka futinu, yakni mereka diazab, mereka disiksa, mereka telah berjihad dan mereka bersabar. Ada beberapa sifat situ: berhijrah, berjihad dan bersabar. 3 sifat inilah yang melayakkan mereka itu mendapat keampunan daripada Allah yang bersifat Ghafurur Rahim. Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sebab mereka telah memenuhi syarat yang melayakkan mereka mendapat keampunan: berhijrah, berjihad dan bersabar. Adakah kita termasuk ni? Untuk agama mungkin kita belum melakukan proses hijrah. Kalau tidak perlu, maka tidak berlaku hijrah yang dalam bentuk yang besar. Tapi sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari, apabila kita berpindah pada satu tempat ke tempat yang lain, itu dari segi bahasanya hijrah itu. Hijrah sama ada hijrah yang dalam bentuk yang kita kata dalam skop yang kecil. Setiap hari kita keluar daripada rumah, kita mari ke masjid, sebenarnya dah berhijrah. Bukan hijrah dalam bentuk yang permanent lah, yang tetap. Sebab kita sementara kita balik pula ke rumah. Kan Nabi menyatakan sesiapa yang keluar daripada rumahnya, keluar untuk berada fi sabilillah, sama ada untuk fi talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, maka dia dianggap berada pada jalan Allah dan mati pada jalan Allah. Sekiranya dia mati, sehinggalah dia kembali ke rumahnya, maka dia berada dalam tempoh dia dikira berhijrah atas tujuan yang begitu. Adapun jihad, orang yang berjihad, nisbah kepada para sahabat, mereka telah berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan juga jiwa raga mereka sendiri. Apa juga usaha yang kita lakukan untuk agama, kita sebenarnya telah termasuk minal mujahidin, orang-orang yang berjihad. Apabila kita buat kerana agama, kita termasuk dalam orang yang berjihad. Walaupun perkataan jihad asalnya dengan maksud al-qital, berperang melawan orang kafir di medan peperangan, atas tujuan untuk li'i'la'i kalimatillah, meninggikan kalimah Allah. Tapi apa sahaja usaha yang dibuat untuk membantu menolong agama Allah, maka termasuk jihad. Dan perlu bersabar. Baik, akhir sekali, yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Ingatlah pada hari di mana setiap jiwa manusia akan berusaha membela dirinya. Di akhirat nanti tidak ada peguam bela, kena ingat. Di atas dunia seseorang yang disabitkan bersalah dengan sesuatu kes, maka mengikut undang-undang negara kita, orang yang tidak bersalah boleh menggunakan khidmat peguam, ataupun ialah ada peguam bela yang boleh untuk selesaikan kes dia di mahkamah. Tapi di akhirat tidak. Orang itu sendirilah, diri dia sendiri akan menjadi peguam bela bagi dirinya. Tetapi dia tidak akan mampu berbuat begitu. Seseorang tidak mampu untuk berbuat begitu sebab kalau dia bercakap bohong, kalau dia menipu, maka ketika itulah al-yawma nakhtimu ala afwahihim.
Mana dia tidak boleh membela diri dia dengan cara yang salah, akan ditutup mulutnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, sebaliknya tangan dia, kakinya akan bercakap. Dalam surah Al-Mursalat, hadza yawmu la yantiqun wa la yu'zanu lahum faya'tadhirun wailun yawma idzil lil mukadzibin. Inilah dia hari di mana mereka tidak mampu bertutur. Seorang manusia pun tidak mampu untuk bercakap. Hadza yawma la yantiqun wa la yu'zanu lahum, dan tidak diizinkan mereka untuk memberi alasan. Tak boleh seseorang itu nak ayat, maaflah ambo ada alasan gini, dalih banyak alasan. Tak boleh. Sebab kalau diberi peluang untuk dia mengemukakan alasannya, lalu faya'tazirun, dia akan beri iktizar, ayat gini-gini. Tujuan untuk dia membela diri dia. Maka seseorang itu akan cuba untuk membela dirinya, tetapi dia tidak mampu untuk berbuat begitu. Sebab kita kena ingat, masa ni kita adalah kita. Tidak kita, orang lain tak boleh dah. Walaupun kita rapat sama mana dengan orang lain tak boleh tolong kita. Memang tak boleh. Tidak ada sesiapa yang dapat menolong kita kecuali mana-mana pihak yang Allah Ta'ala izinkan dia boleh tolong kita dengan izin Allah. Kita kena faham, dengan izin Allah, dengan syafaat. Adapun orang-orang yang sesat, orang-orang yang kafir, dia akan berkata, fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin inna fi dhalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Orang-orang yang menyesal, orang-orang yang sesat, yang masuk neraka, dia berkata, hari ini tidak ada sesiapa yang dapat tolong kami. Dia nak tolong diri dia tak boleh, orang lain nak tolong dia pun tak boleh, dia nak tolong orang lain pun tak boleh. Dan tidak ada teman yang rapat. Sadiq hamim, teman yang sangat rapat. Saya rapat sama mana pun, kita nak tolong dia tak boleh, dia tolong tak boleh. Sehingga pada hari itu, wala yas'alu hamum wala yus'alu hamimun hamima. Seorang teman yang rapat tidak sempat bertanya di mana teman rapatnya. Kita sayang rapat dengan di atas dunia, tapi sebab terlalu sibuk dan terlalu takut doa lalu, tak ingat dah ke dia pun tak ingat dah kita. Kalau kita bangun salat ada waktu malam, kita duduk seorang atas sejadah, semua fikir kita ada kubur duduk seorang. Di akhirat walaupun manusia ramai, tetapi nafsi. Di saat itulah manusia akan menunjukkan sikap mementingkan diri sendiri, aku. Adapun di dunia mementingkan diri sendiri adalah sifat tercela, tapi di akhirat begitulah situasinya. Sehingga yauma yafirrul mar'u min akhi, hari itu adalah hari seseorang lari daripada saudaranya, adik-beradik dia, wa ummihi wa abi, daripada mak dan ayahnya, wa sahibatihi wa akhi, termasuk daripada isterinya. Sendiri-sendiri. Kalau kita boleh pertahankan diri kita, sebab kita betul ataupun kita berada di atas jalan yang benar, maka selamatlah. Wa tuwaffa kullu nafsin, akan disempurnakan setiap diri manusia dengan apa yang telah dia yang dia telah lakukan, dia telah amalkan di dunia, dan mereka tidak akan dizalimi. Maksudnya seseorang akan mendapat ganjaran yang setimpal dengan apa yang dia buat. Itu yang kita harap. Setiap yang kita buat di dunia, baik buruk, akan dihisap. Kalau ada keburukan kita dengan Allah, keburukan antara kita dengan Allah, cepat-cepatlah kita bertaubat. Kalau ada salah silap kita dengan orang lain, cepat-cepatlah kita minta maaf, supaya kita mati dalam keadaan kita bersih daripada sebaran dosa. Apabila disempurnakan balasan, sempurna dengan cara yang benar-benar sempurna. Maksud sempurna dengan sempurna ialah akan dibalas yang buruk dengan yang buruk, yang baik dengan yang baik. Fayujaza al-muhsinu bi ihsanihi wal musii'u bi isaatihi. Dibalas orang yang berbuat baik dengan kebaikannya, yang berbuat keburukan dengan keburukannya, dan mereka tidak dizalimi, maksudnya tidak dikurangkan pahala kebaikan mereka dan tidak ditambah balasan bagi kejahatan mereka. Kalau pahala dia setara tu, dia akan dapat setara tu, tidak akan dikurangkan. Tapi ada lebih mungkin berlaku. Pahala tidak akan dikurangkan. Kalau kurang nyaya lah dia. Tapi kalau ada lebih memang berlaku.
Allah Ta'ala boleh lebih ganjaran pahala dengan sebab-sebab tertentu lah. Dan tidak ditambahkan balasan keburukan bagi seseorang. Kalau dia buat buruk jahat setakat tu dia dapat. Kecuali kalau kejahatan ada melibatkan hak orang lain. Itulah yang pula cara hisabnya. Dan mereka tidak dizalimi naqiran walau sedikit pun. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.